takut ni, seperti khauf. Khauf ini adalah tindakan hati ataupun reaksi hati secara spontan bila dia memikirkan tentang sesuatu yang dia takut atau dia takut hilang kenikmatan yang ada pada dirinya. Okay. Bab takut yang kita bincangkan ini berkaitan dengan dalam masalah tauhid ada 3 takut. 3 ketakutan. Saya buat takut dalam bahasa Arab kita panggil al-khauf. Khauf, ulama bincangkan ada 3 jenis khauf, 3 jenis ketakutan. Pertama dipanggil khaufus sir. Yang kedua, ini bincang tentang hukum tarkul wajibat li'ajlil khauf. Ketiga dibincangkan khaufut tabi'i atau tab'i. Sambil tab'i lah. Okay. Khauf, takut ada 3 jenis. Takut khaufus sir, takut rahsia. Takut yang diistilahkan sebagai takut yang ketakutan rahsia. Yang kedua, takut sehingga meninggalkan benda yang wajib atau melakukan perkara yang haram. Saya ringkaskan jelas tarkul wajibat, nak pendekkan kisah. Dan ketiga ialah takut secara tabiat. Takut secara tabiat. Takut apa? Takut singa. Adakah orang-orang yang masuk kandang singa takut singa dia ni syirk musyrik? Atau tauhid dia tak kuat? Campaklah orang paling kuat tauhid dalam kandang ular, semua takut. Ni ketakutan tabi'i, kita tak bincangkan dalam masalah tauhid. Cara tabiatnya orang takut kepada petir, takut kepada petir, takut kepada ular, takut kepada haiwan-haiwan yang ganas, takut isteri. Semua sekali. Gurau lah. Semua sekali yang takut tabiat. Okay. Perbincangannya tak masuk dalam masalah tauhid. Kecuali kalau ketakutan ini melebihi takut pada Allah. Macam tadi. Okay. Yang kedua, takut kerana kita takut seseorang. Takut sini. Takut tabiat asalnya. Tapi sehingga meninggalkan kewajipan. Takut hujan, takut petir. Sampai tak pernah pergi sembahyang berjemaah. Contoh. Takut keluar rumah malam-malam. Tak berani pergi sembahyang isyak. Takut subuh-subuh pergi. Alasan-alasan dia tinggalkan kewajipan kerana alasan takut. Ini yang ini hukumnya ialah harus pada asalnya. Dan dia boleh jadi muharram, diharamkan apabila ketakutan itu menyebabkan kita tinggalkan kewajipan atau melakukan perkara yang diharam. Orang paksa ketakutan yang takut kepada isteri. Isteri kata duduk bang. Sampai apa? Sampai isteri tak bagi pergi masjid, suruh tengok cerita sama-sama. Takut. Contohlah, minta maaf lah. Okay. Takut biasa yang membawa kepada tinggalkan kewajipan dan melakukan yang dilarang. Okay, bab ini jelas maknanya. Bab yang kita bincangkan lebih utama masalah tauhid. Bab ni tonton cerita kat buku-buku Noel, jumpa banyak. Bab ni cerita dalam bab ibadah yang begitu banyak. Bab ni jumpa dalam bab tauhid. Khaufus sir. Takut yang rahsia. Ada 2 takut khaufus sir. Saya terus bagikan. 1, takut khauful muwahhidin.
Yang kedua, khauful musyrikin. Bab khaufus sir ada dua golongan. Mereka ni sama-sama khaufus sir. Saya tak bagi makna lagi. Takut rahsia. Yang pertama, muwahhidin. Orang yang ahli tauhid. Muwahhidin artinya orang yang ahli tauhid. Yang kedua, khauful musyrikin. Takutnya orang-orang musyrikin. Hello, okey sikit. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan khaufus sir? Dikenal tiga syarat biasa ulama sebut. Syurah tauhid sebut. Pertama, yang ditakuti adalah benda yang gaib. Benda yang gaib. Okey. Syarat pertama yang masuk bab khaufus sir, diringkaskan, pertama ditakut kepada benda yang gaib, bukan benda yang depan mata dia, benda yang gaib, benda yang tak nampak. Okey. Pertama, sama ada hakikian, memang benda gaib secara hakiki. Memang benda gaib, takut pada benda gaib. Takut pada sama ada hantu ke, apa ke semua sekali, atau takut kepada ni. Orang muwahhidin, mereka takut kepada Allah. Gaib dan juga perkara gaib. Takut kepada Allah, takut kepada apa yang Allah beritakan. Takut. Okay. Pertama, kalau yang ni, khauf tabi'i, takut benda depan mata. Ular ke apa semua kita nampak, takut depan mata. Ni kesan dia. Kat sini, khaufus sir, yang dia kata rahsia ialah, takut pada benda yang dia tak nampak pun. Ada orang yang betul-betul, syarat pertama dia takut. Okay. Yang kedua, saya akan syarahkan, saya bagi dulu dia punya istilah-istilah. Kebetulan nota saya masa belajar dulu ada dalam buku ni. Adik, soal sendi dulu ketika mengajarkan bab ni. Takut, dan dia kata masuk bab ni ada 3 syarat. Nak kita kategorikan sebagai takut. Pertama, kita takutkan kepada benda gaib. Yang kedua, takut benda tu kerana takutkan kuasa yang dimiliki oleh benda yang gaib tersebut. Kita rasa benda gaib tu ada kuasa. Yang ketiga, takut yang menyebabkan kita taat kepada benda yang kita takutkan. Okay. Orang ahli tauhid, kita ambil contoh, mereka takutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Maha berkuasa, dan akhirnya mereka taat kepada Allah. Ada orang musyrikin, mereka takutkan kepada benda yang gaib. Mereka takut kepada berhala-berhala mereka, takut kepada jin, kepada syaitan, kepada semua sekali, benda yang gaib. Okay. Dan mereka meyakini adanya kuasa pada benda tersebut. Dan ketiga, mereka menyebabkan mereka taat kepada perkara gaib tersebut. Jelas? Itu nama khaufus sir. Inilah yang bab tauhid dibincangkan di sini. Gaib ni ada 3 jenis. Sama ada gaib secara hakikat. Memang benda yang gaib. Hakikat jelas benda gaib. Yang kedua, ataupun hukuman. Takut benda yang gaib secara dihukumkan gaib. Sebenarnya tak gaib. Contoh orang takut pada orang mati. Orang mati ada ke tak ada? Takut pada mayat ni. Orang mati depan. Orang mati tu ada. Tapi dihukumkan dia sebagai gaib. Walaupun jasadnya ada. Takut kepada hantu. Takut benda. Ataupun hisan. Gaib kerana
dia gaib, dia wujud. Ada keliling kita, tapi benda ni benda yang kita tak rasa. Apa dia? Jin. Mungkin hantu, nak kata hantu masuk jin, sekalilah. Asalkan benda gaib. Ada orang yang perbuatannya, dia boleh buat satu benda atau tinggal satu benda kerana keyakinannya terhadap perkara gaib. Dia merasakan perkara tersebut ada kuasa dan menyebabkan dia buat satu benda atau tinggalkan satu perkara. Ketakutan inilah yang dibincangkan dalam masalah tauhid. Kalau perkara ini difokuskan kepada Allah, dia ada tauhid. Kalau ada orang yang takut kepada selain Allah dengan hukum begini, seperti dia takut kepada Allah, ini ketakutan golongan musyrikin. Ada orang takut kepada wali-wali tertentu. Ada orang takut kepada, contohnya kalau nampak kejadian sungai banjir melanda. Apa dia takut? Oh, dia kata Tuhan air dah marah. Tuhan sungai atau Tuhan gunung ke, yang daripada mana punca sungai dah marah. Dia dah tunjukkan kuasa dia, dan akhirnya mereka terpaksa buat ketaatan. Buat kenduri tertentu atau sembelih binatang tertentu. Malah sebagian masyarakat sembelih manusia atau campakkan perempuan paling cantik atau lelaki paling kuat sebagai korban. Dia boleh taat terhadap apa yang dia percayai. Bab ini semua dalam masalah khauf sir. Bab khauf pada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, masalah tauhid berkaitan dengan bab kitab tauhid ini adalah berkaitan dengan ketakutan-ketakutan yang sebegini. Bila berlaku takut begini, artinya dia telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, khauful musyrikin. Tetapi kalau semua perkara ini difokuskan kepada Allah, hanya takut kepada Allah, itu namanya khauful muwahhidin, takut orang-orang yang beriman. Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakutkan kamu dengan kawan-kawannya, orang-orang musyrik Quraisy. Kerana itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada aku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Okey. Jelas maknanya? Okey. Yang kedua, ayat kedua Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakuna minal muhtadin." Okay. Berkaitan dengan walam yakhsha illa Allah. Sebaik-baiknya tuan-tuan gariskan syawahid. Di sini ialah gariskan perkataan walam yakhsha illa Allah. Ayat yang pertama tadi gariskan fala takhafuhum wa khafuni. Bab takut kepada Allah, setelah kita faham makna-maknanya, kita bincang syarah ayat-ayat yang dibawa oleh Syekh rahimahullah. Sesungguhnya hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada sesiapa pun selain kepada Allah, maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan-golongan yang mendapat petunjuk. Bab mana? Bab berkaitan dengan khaufus sir, khauful muwahhidin. Orang-orang yang pergi masjid, banyak-banyak pergi masjid buat amal ibadah, kenapa? Kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah kata, walam yakhsha illallah. Ketakutan dia tak takut hanya kepada Allah. Dia pergi masjid kerana Allah, dan ketakutan dia melahirkan dia mendirikan solat, zakat dan sebagainya seperti hadis ini. Ketakutan itulah yang merupakan Allah sebutkan sebagai mereka mendapat petunjuk. Walaupun pembahagian ini tidaklah tepat untuk semua bab, tapi memahamkan kita erti khauf secara umum. Okay. Ayat ni Allah SWT cerita tentang kesaksian Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang-orang yang memakmurkan masjid. Siapa mereka? Dua keadaan. Pertama, mereka sentiasa di masjid. Jasad kita sentiasa di masjid. Yang kedua, hati kita memang cintakan masjid. Kalau dua perkara ini wujud dalam diri kita,
berbahagialah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berikan berita kepada kita bahawa itu sifat orang-orang yang beriman. Orang-orang yang pertama sekali sentiasa di masjid. Yang kedua memang hatinya berpaut dengan masjid. Kerana Nabi SAW bercerita tentang masjid.